Ya, bersua kembali dalam bicara naratif pada malam ini. Gerakan Koperasi Penyumbang KDNK Negara. YB Datuk, tadi di awalnya kita menyatakan gerakan koperasi ini adalah sektor ketiga penyumbang kepada ekonomi. Dan sementelah lebih 102 tahun penubuhannya, ia telah memberikan banyak sumbangan kepada negara dan ekonomi masyarakat setempat. Di akhirnya, pasti KUSKOP adalah antara dilihat sebagai yang akan menerajui gerakan KUSKOP ini bersama dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan juga agensi-agensi di bawah KUSKOP. Jadi apa harapan Datuk untuk bukan saja 2030, 2025 tetapi untuk tahun ini dan tahun-tahun hadapan yang memastikan gerakan koperasi ini akan berjaya mencapai visi dan misi serta objektif memberi kesan dan impak ekonomi yang lebih baik kepada masyarakat, Datuk? Ya, sudah tentunya harapan saya itu ingin melihat koperasi itu sebagai satu entiti perniagaan yang diiktiraf, sama seperti kita memberi pengiktirapan kepada perusahaan-perusahaan yang lain yang dilaksanakan oleh syarikat-syarikat ataupun perniagaan yang dilisenkan oleh kerajaan tempatan, karena masih terdapat halangan tertentu dari segi perundangan, misalnya perundangan kecil di 1-2 kementerian yang boleh menghambat perkembangan koperasi ini pada masa hadapan. Apapun pada masa ini gerakan koperasi telah menunjukkan prestasi yang sangat memberangsangkan, dan saya ingin menerajui KUSKOP ini, kementerian ini, dengan mewujudkan satu sinergi dan kerjasama berpasukan kementerian dan agensi-agensi seperti Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Institut Koperasi, Universiti Koperasi, dengan pemain sektor koperasi, yaitu koperasi-koperasi itu sendiri yang diketuai oleh Angkasa sebagai badan induk dan juga federasi-federasi koperasi yang sedia ada. Dalam masa yang sama kita mahu mewujudkan banyak lagi koperasi baru melalui gerakan membudayakan masyarakat berkoperasi ini. Sebab itulah untuk memulahkan kebersamaan, kerjasama ini, kita telah mengadakan Kongres Koperasi Kebangsaan tahun ini yang tidak pernah dibuat sejak sekian lamanya. Saya ingat lebih 40-50 tahun yang sudah tidak dibuat Kongres Koperasi, dan kita mahu koperasi itu berbincang tentang masa hadapan mereka, dan sebab itu resolusi-resolusi telah mereka persetujui untuk diteliti dan dipertimbangkan oleh kerajaan. Dalam masa yang sama, di bawah pimpinan saya ingin melihat akta koperasi dan garis-garis panduan pembangunan koperasi itu dapat dipindah sesuai dengan kehendak semasa, supaya lebih praktikal dengan situasi semasa yang ada di negara kita, dan mengambil kira cabaran-cabaran yang ada di seluruh dunia. Pada bulan April yang lepas saya menghadiri persidangan Menteri-Menteri Koperasi Asia Pasifik, dan apabila saya membentangkan kenyataan Menteri dan mendengar kenyataan-kenyataan daripada beberapa negara yang lain, sebenarnya gerakan koperasi kita terkehadapan dalam beberapa sektor. Tetapi dalam masa yang sama kita juga masih boleh belajar daripada negara-negara yang sudah jauh terkehadapan. Dalam masa yang sama kita mengambil iktibar di beberapa negara yang masih ingin membangunkan sektor koperasi mereka. Jadi kita mahu koperasi ini bukan hanya dapat bersaing dan membangun di dalam Malaysia ini, tetapi juga boleh menembusi pasaran antarabangsa dengan bekerjasama dengan gerakan koperasi di seluruh dunia. Sebab itulah pada bulan November ini saya dijemput oleh Menteri Perdagangan Arab Saudi untuk satu Expo franchise SME di Riyadh, dan juga beberapa program yang telah diaturkan, antara lainnya menandatangani MOU dengan pihak Kementerian Perdagangan Arab Saudi. Saya ingin bawa gerakan koperasi ini bersama-sama dengan saya, supaya mereka koperasi yang sudah
kita katakan ekspor ready ini kita bawa ke Expo peringkat antarabangsa. So saya ingin mengantarabangsakan koperasi ini semasa saya berada di COSCOP ini, dan dalam yang sama kita mahu memperkasakan apa yang kita ada di dalam negara. Jadi ini harapan saya dan ini wawasan saya sepanjang saya berada di COSCOP ini. Apa mungkin cabaran-cabaran yang mendatang dalam ekonomi negara ataupun cabaran dari segi pemerkasaan keusahawanan dalam konteks koperasi itu akan menjadi suatu cabaran yang besar untuk mencambahkan perkembangan koperasi dalam negara, YB Datuk, secara ringkas? Sama seperti perusahaan-perusahaan lain. Perniagaan-perniagaan lain ini, gerakan koperasi tidak terkecuali daripada berhadapan dengan cabaran yang tersendiri. Rantaian bekalan bahan bekalan supply chain itu banyak dipengaruhi oleh geopolitik di dunia ini. Itu sudah tentu memberi kesan. Keduanya dari segi perundangan seperti mana yang saya sebutkan tadi, ada cabaran tertentu kepada koperasi ini. Yang ketiga, karena kita mahu amalan demokrasi ini terus subur di dalam koperasi, dan bila disebut amalan demokrasi itu sudah tentulah ahli-ahli koperasi mempunyai pilihan untuk memilih pimpinan mereka, dan itu juga boleh mencetuskan cabaran dalaman di koperasi itu sendiri. Dan yang seterusnya itu cabaran dari segi ekspektasi mereka. Permohonan untuk pembiayaan ataupun geran startup koperasi misalnya. Koperasi yang baru ditubuhkan itu mempunyai ekspektasi yang sangat tinggi dengan harapan kerajaan menyediakan dana awal untuk membolehkan mereka memulakan perniagaan. Itu pun pada saya satu ekspektasi yang kita harus tangani. Tetapi kita terus buat pelbagai inisiatif, program kesadaran MASKOP misalnya, bahawa mereka kena mulakan perniagaan terlebih dahulu. Sebab itulah koperasi. Atas semangat kebersamaan mereka, memulahkan perniagaan, membangunkan perniagaan mereka, dan selepas bermula mereka boleh datang ke kementerian dan agensi untuk mendapatkan perkhidmatan seterusnya. Jadi inilah beberapa cabaran yang saya nampak dihadapi oleh gerakan koperasi kita lah. Tetapi tidak ada yang mustahil. Selagi kita boleh bekerja sama, selagi itu kita boleh menangani apa juga cabaran ini dengan baik. We are stronger together, kata pepatah, dan saya setuju. Sebab itu koperasi itu sendiri bermaksud bekerja bersama-sama. Jadi saya selaku menteri harus ada kesatuan, kerjasama yang sangat kuat dengan pentadbir, agensi pelaksana, pimpinan koperasi dan anggota koperasi itu sendiri. Itu harus dibina, diperkasakan semangat kerjasamanya. Koperasi ini boleh kita ibaratkan sebagai yang ringan sama dijinjing, yang berat sama dipikul. Sama-sama kita membawa ke arah penambahbaikan dan juga membawa ke arah perkembangan ekonomi masyarakat setempat dan mereka yang menyertai koperasi. Bukan sahaja tertakluk pada ahli koperasi, tetapi mereka yang berada di kawasan sekitarnya. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Ewan Benedict, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, dan juga terima kasih kepada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi COSCOP kerana bersama dengan kami kita bercerita berkenaan gerakan koperasi penyumbang KDNK Negara 1922, 102 tahun usianya. Seperti nyatakan oleh YB Datuk tadi, ia menyumbang lebih banyak dalam aspek variasi dan juga evolusi yang dilakukan oleh koperasi, dan pastinya koperasi dilihat sebagai entiti yang cukup penting dalam kita melihat kepada isu-isu sektor makanan dan juga isu-isu pelancongan serta menyumbang kepada ekonomi negara akan dapat dicapai. Terima kasih sekali lagi kepada Yang Berhormat Datuk Ewan Benedict, Menteri Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi. Terima kasih COSCOP. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada bicara nanti pada malam ini. InsyaAllah kita akan terus membawakan bersama dengan perihal dan juga dasar-dasar kerajaan untuk dikongsikan secara bersama. Koperasi untuk semua. Jadi sama-samalah kita menyemarakkan dan juga kita memberikan ruang untuk koperasi ini untuk terus lebih berkembang. Terima kasih bersama kami. Dengan itu, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Salam Malaysia Madani.